first part. Sudut ini sin 2 theta equivalent to 0.7071. So jadi apa yang dia berikan? Dia berikan saya sin 2 theta. Dia kata nilainya adalah 0.7071. So first step apa yang perlu kita buat ialah you press shift sign. But before you do that, like in this case, no problem. We can just go ahead like what I said just now. But then kalau ada nombor di hadapan sin theta, sin tersebut, sin theta or sin 2 theta, in front that got number. Like in this case, the number is 1. No number means automatically 1. Then kita boleh proceed. Alright. So in this case, tak ada nombor 1. So you tekan shift sign bagi 0.7071. You try and see. Shift sign 0.7071. You akan dapat 45 degree. So on the right, on the left hand side, kita tuliskan 2 theta. 2 theta ni datang dari mana? Daripada bahagian ini. Alright, 2 theta. So you write here 2 theta. So this 45 degree kita panggil sebagai base angle atau sudut asas dia. Now, dalam langkah ini satu kesilapan biasa pelajar ialah dia akan pindah 2 ini ke sebelah kanan dan dia cari berapakah nilai theta. So if you bring the 2 here and you divide, you will get as 45 divided by 2. Then you'll get 22.5. Remember, dalam trigonometry, bila kita tekan shift sign on value, you dapat jawapan 45 darjah in this case. Ada 2 theta di bahagian ini. Do not, I repeat again, do not shift the 2. Jangan bagikan sudut yang you peroleh tadi, sudut asas tadi dengan nilai 2 atau nilai 3 dan sebagainya. Leave it as it is. Ini adalah sudut asas. Okay? Bermaksud 2 theta sama dengan 45 darjah. Alright. Once kita sudah dapat sudut asas, the next step will be, of course, buat 2 cross. Wajib 2 cross perlu digunakan. So 2 theta biarkan. Alright, so 2 crosses perlu dituliskan. Lepas you lukiskan 2 crosses ini, tentukan sukuan yang terlibat. So how to determine the quadrant? Lihat nilai yang diberikan 0.7071 di atas. So 0.7071 nilai ini bertandakan positif. Sebab tak ada tanda negatif, that means automatically positif. Dan dia milik bagi sign. So soalan ini adalah sign. Bermaksud di manakah sign positif? Alright, sign positif di sukuan pertama dan juga sukuan yang kedua. Alright, sign positif. Lukiskan garisan ini dulu. Lepas lukiskan garisan ini, then letakkan kedudukan sudut asas. As I said last week, sudut asas merupakan sudut yang kurang daripada 90 dan juga mesti kena menyentuh horizontal line. So this is the position of the base angle untuk sukuan pertama dan ini adalah kedudukan sudut asas bagi sukuan kedua. Lepas ditandakan, tuliskan nilai yang kita dapat tadi iaitu 45 darjah. So write this value. Setelah kita tuliskan nilai sudut asas, cari nilai sudut sebenar. The actual angle akan kita dapat daripada kosong sehingga garisan ungu tersebut. So this is the base angle, nilainya 45 darjah. Okey, yang kalau sukuan kedua, ianya akan menjadi 135 darjah. Kita dapat 135, ambil 180 minus 45, you will get 135. Ini adalah each angle, each diagram, dapatkan satu-satu sudut dahulu. Alright, so 45 darjah from the first diagram and also 135 from the second diagram. Okay. Now, kembali balik kepada soalan tadi. Soalan dia kata sin 2 theta. Kalau 2 theta yang circlekan dengan merah ini, 2 theta, that means each diagram here, you must get 2 angles each. Alright, each diagram must contribute 2 angles. Alright, kalau let's say 3 theta, that means how each diagram will contribute 3 angles each. Alright, so macam mana nak dapat sudut yang kedua? So, sudut pertama dia dapat. Untuk diagram pertama 45,
Diagram kedua 135. So how to get the second angle? The first angle yang kita perolehi ini you plus 360. Bermaksud we make one complete cycle and come back to the purple line. From 0 we make one complete cycle then return back to the purple line. So you plus 360. When you plus 360 to the 45 dapat 405, 405. Tapi soalan kata saya nak sudut dalam lingkungan 0 hingga 360. Nilai yang kita tambah tadi dah jadi 405. No problem. Don't worry. Alright. So just tambahkan one more angle. Sudut kedua daripada gambar darjah pertama ialah 405 darjah. Begitu juga for the second diagram. Kita dapat 135. So untuk 135 ini you plus 360 for the second angle. So when you plus 360, ia akan menjadi 495. So repeat again, kalau 2 theta, that means setiap diagram kena dapat 2 sudut. Once you dapat sudut pertama, untuk peroleh sudut yang kedua, the sudut pertama you campur 360. Same goes for the second diagram, dapatkan satu sudut dulu. Dan sudut kedua you perolehi dengan menambahkan 360 to the first angle tadi, 135. Dapat 495. Let's say kalau 3 theta macam mana? Now for the first diagram, once kita dah peroleh 405, to that 405 you plus another 360 untuk dapat sudut ketiga. Dan seterusnya lah. Alright, but untuk soalan ini 2 theta sahaja, that means 2 angles for each diagram. Setelah kita dapat 2 angle for each diagram, senaraikan all the angles from smaller value to a bigger value. Arrange them orderly, nicely or you arrange. Nah, bila kita susun sudut, ingat depan ini kita tuliskan 2 theta. So that was the 2 theta just now lah. So 2 theta equals to 45 from the first diagram, then 135 second diagram, then 405 first diagram, and 495 from the second diagram. Kena ada 4 sudut. So 2 theta sama dengan 45, 135, 405, and 495. Once you have listed everything, now only you bring the 2. Divide all the angles on the right dengan 2. Setiap sudut. That means 45 kena bahagi 2. 135 kena bahagi 2. 405 kena bahagi 2. And 495 also, you must divide by 2. Baru kita akan dapat theta. Alright, bila kita dapat theta, jawapan akhir, 45 divided by 2, you akan dapat 22.5. 135 divided by 2, you'll get 67.5. 405 divided by 2, 202.5. Tengok, nilai ini dah jatuh balik dalam lingkungan 360. Less than 360, you see? Okay, 495 when you divide by 2, it becomes 247.5 degree. So, semua sudut theta dah jatuh dalam lingkungan 0 up to 360. This is how you must do. Very important example. If 2 theta, what you must do? If 2 theta, list down all the angles we got from the quadrants. After that only you divide. Jangan bahagi awal-awal. Once dapat sudut asas, terus kita bahagi. Tak boleh. That is a wrong concept. Cara yang salah bahagian tersebut. Alright, this example. Let's go!